Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas sains tingkatan 1 pada hari ini kita akan masuk bab baharu, okey, iaitu sel sebagai unit asas kehidupan. Okey, kamu boleh refer pada buku teks buku surat 46, okey, ataupun tengok di skrin Google Meet ni. Okey, baik. Bab 2, okey, kamu akan mempelajari sel. Okey, sel, struktur, fungsi dan organisasi. Okey, kamu akan tahulah jenis sel, apa fungsi dia, sistem dan sebagainya. Okey, apakah itu sel? Sebuah rumah dibina daripada batu bata. Setiap batu bata ialah unit asas pembinaan rumah itu. Begitu juga dengan benda hidup. Benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Okay, so dia tanya, badan kita terdiri daripada sel-sel. Siapa orang pertama yang menemukan sel? Okay, tengok. Pada tahun 1665, ahli sains Inggeris yang bernama Robert Hooke menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau sendiri untuk memerhati sekeping gabus. Okay, beliau dapati bahawa terdapat banyak kotak kecil dalam gabus itu. Oleh itu, beliau menamakan kotak kecil tersebut sebagai sel. Okey, pada tahun 1674, Anthony van Leeuwenhoek mereka cipta sebuah mikroskop yang lebih berkuasa tinggi. Beliau memerhati mikroorganisma yang bergerak dalam setitis air hujan di mikroskopnya. Baik, seterusnya untuk soalan 47. Sel menjalani semua fungsi hidup seperti pertumbuhan, respirasi, pembiakan dan perkumuhan. Okey, ini adalah analogi bagi sebuah sel. Okey, kita boleh imagine sel tu seperti makmal mikroskopik. Okey, sel ni menyerupai sebuah kilang mikroskopik yang berlaku beribu-ribu tindak balas di dalamnya. Okey, apa yang akan terjadi sekiranya sel-sel dalam badan kita sudah rosak ataupun tua? Okey, sel menjalani pembahagian. Dia akan menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan menjadi dua sel berasingan dan seterusnya. Okey, lihat gambar di bawah. Ini adalah proses pembahagian sel. Dia akan membahagi kepada dua sel dekat sini. Alright. Dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Okey, tengok. Rajah 2.2 menunjukkan 3 peringkat perkembangan sel kanser. Okey, kanser ni terjadi apabila sel tersebut membahagi secara tidak terkawal. Dia membahagi semakin banyak akan membentuk kanser. Okey, lihat. Muka surat 48. Okey, kita akan mengenal pasti struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, kita lakukan aktiviti seperti 2.1. Kita nak tengok macam mana rupa atau bentuk sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Aktiviti 2.1, kita akan menggunakan sel pipi. Okey, ikut rajah ni, akhir sekali kamu akan lihat melalui mikroskop. Dan juga untuk aktiviti 2.2 adalah melihat macam mana struktur sel tumbuhan. Kita gunakan sel bawang, epidermis bawang. Dan last sekali sama, kamu akan lihat melalui mikroskop hasilnya. Okey, apa yang kamu dapati? Sel tumbuhan dan sel haiwan adalah seperti ditunjuk dalam rajah 2.4. Okey, rupa dia. Okey, macam ni. Sel bawang. Dan sel pipi adalah seperti ini. Jadi, kamu kena tahu bagaimana fungsi struktur dan fungsi struktur setiap sel haiwan dan tumbuhan. Okey. Bagi sel tumbuhan, rupanya macam ni ya. Dia ada kloroplas. Kloroplas adalah berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Ada membran sel. Okey, membran sel dekat hujung ni. Okey, membran sel ni belah dalam mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel.
Okay, ada juga mitokondria. Okay, mitokondria. Okay, Ustazah besarkan sikit. Okay, mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Volkul memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi oleh subsel. Nukleus, okay, nukleus ni seperti otak dia mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okay, nukleus dan juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada deoksiribonukleik. Okay, atau kita panggil DNA yang membawa maklumat genetik. Okay, sel tumbuhan juga ada dinding sel. Dinding sel yang warna hijau pekat ni adalah dinding sel. Memberi sokongan dan perlindungan serta bentuk tetap kepada sel. Okay, sel tumbuhan berbentuk tetap sebab dia ada dinding sel. Okay, sekali sitoplasma bertindak sebagai medium bertindak balas, tindak balas kimia berlaku. Okay, ini adalah sel tumbuhan. Okay, bagaimana pula dengan sel haiwan? Okay, lihat. Sel haiwan terdiri daripada membran sel. Sama, membran sel dekat hujung sekali ni. Untuk mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Nukleus, mengawal keseluruhan aktiviti sel dan juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik ataupun DNA yang membawa maklumat genetik. Akhir sekali, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Okey, kamu kena tahu perbezaan antara sel tumbuhan dan sel haiwan. Di sini, persamaan sel tumbuhan dan haiwan adalah dua-dua ada nukleus. Ada membran sel, ada sitoplasma, ada mitokondria. Okey, untuk sel tumbuhan, dia ada lagi 3 tambahan, iaitu ada dinding sel, ada kloroplas, ada volkul. Okey, dan juga ada dinding sel ni menyebabkan ada bentuk tetap. Okey, sel tumbuhan ada dinding sel dan menyebabkan ada bentuk yang tetap. Okey, untuk sel haiwan, tiada dinding sel, tiada bentuk tetap, tiada kloroplas dan tiada volkul. Okey, itu adalah perbezaan dan persamaan sel haiwan dan tumbuhan. Baik, seterusnya 53. Organisma unisel dan multisel. Organisma unisel, uni tu bermaksud satu adalah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Manakala organisma multisel, multi ni bermaksud banyak. Organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sahaja, tetapi organisma ini boleh menjalankan proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Di sini kamu lihat organisma unisel. Ini adalah contoh. Pertama, ameba. Ameba ni adalah contoh organisma unisel dalam alam haiwan. Dalam alam haiwan, organisma unisel adalah ameba dan paramecium. Dalam alam tumbuhan pula, adanya organisma unisel yang dikenali sebagai Chlamydomonas. Seterusnya untuk Euglena ni, dia mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Euglena boleh membuat makanan sendiri dengan menggunakan cahaya matahari seperti tumbuhan dan juga boleh bergerak seperti haiwan. Itu adalah Euglena. Organisma multisel. Contoh dia mukor, Spirogyra, Hydra, bunga matahari, kucing, manusia sebab terdiri daripada banyak sel. Alright. Muka surat 54. Jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan. Kita tengok dulu sel haiwan. Tengok pada manusia pun ada sel ini ya. Yang pertama sel epitelium. Sel epitelium adalah sel inilah kulit
membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Sel ini juga merembeskan mukus. Okey, sel saraf. Otak, mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Sel darah merah. Tiada nukleus, berbentuk dui cekung untuk menambahkan luas permukaannya, mengandungi hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan dan mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan, balik semula kepada paru. Ini adalah sel darah merah. Sel otot adalah sel yang mengecut dan mengendung, dapat menyebabkan pergerakan kita. Next. Sel pembiakan. Sel sperma membawa bahan genetik lelaki dan sel ovum membawa bahan genetik perempuan. Akhir sekali adalah sel darah putih, berubah bentuknya untuk melindungi partikel asing, mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Sel darah putih ni adalah memusnahkan partikel asing yang ada dalam badan kita. Alright, ini adalah jenis-jenis sel dalam badan manusia. Kita tengok pula sel tumbuhan. Keratan rentas daun, adanya sel epidermis. Sel epidermis berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air serta nutrien. Terdiri daripada kutikel, epidermis atas. Ini adalah sel epidermis. Sel palisad mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Dekat sini. Tengah-tengahnya adalah sel palisad. Adanya xilium dan folium. Berlakunya inilah penyerapan cahaya dan juga proses fotosintesis. Seterusnya, sel pengawal. Sel pengawal. Stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Stoma kat tengah-tengah sini ya. Di antara sel pengawal. Stoma biasanya terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Stoma akan tertutup pada malam hari ataupun semasa hari yang sangat panas sebab dia nak kurangkan kehilangan air pada hari yang panas. So dia tutup. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Kedudukannya kat sini. Sel pengawal adanya stoma. Stoma kat tengah-tengah sini. So dia mengawal, dia membuka untuk proses fotosintesis ketika siang dan dia akan tutup pada waktu malam juga dan juga pada waktu yang sangat panas untuk elak kehilangan air. Alright. Akhir sekali adalah sel rambut akar. Ni yang terjajam tu adalah akar rambut. Sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Ini adalah sel tumbuhan. Baik, pembentukan suatu organisma. Sel dengan fungsi yang spesifik bergabung membentuk tisu. Tisu bergabung membentuk organ. Organ bergabung membentuk sistem. Sistem bergabung membentuk satu organisma. So, organisasi sel membentuk organisma multisel seperti yang ditunjuk dalam rajah 2.3. Lihat. Sel bergabung membentuk tisu. Tisu gabung bentuk organ. Organ bergabung sistem. Sistem bergabung akan membentuk organisma lah. Organisma ni haiwan, tumbuhan, manusia, termasuk manusia. Lihat di sini. Dalam haiwan dan dalam tumbuhan. Sel. Dalam haiwan adanya sel epitelium. Dalam tumbuhan ada sel epidermis. Apabila sel bergabung, kita akan panggil dia tisu. Tisu epitelium. Tisu epidermis. Tengok. Sel. Kebanyakan sel di dalam organisma multisel mempunyai fungsi spesifik. Tisu pula adalah sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama bergabung membentuk tisu. Organ. Organ adalah tisu-tisu berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan suatu fungsi membentuk organ. Contoh organ perut. Dalam organ perut adanya tisu otot, tisu epitelium, tisu saraf. So, tisu-tisu berlainan ini bekerjasama untuk jalankan satu fungsi
membentuk organ. Sama juga dengan daun. Okay, sistem. Sistem adalah beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan akan bekerjasama untuk satu tujuan tertentu membentuk sistem. Contoh, sistem pencernaan, adanya organ mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar. So, dia bekerjasama untuk satu tujuan. Untuk sistem pencernaan. Macam tu juga dengan tumbuhan, sistem pengangkutan, iaitu start daripada air, akar, batang dan daun. Akhir sekali adalah organisma. Organisma semua sistem bekerjasama untuk membolehkan organisma berfungsi dengan baik. Untuk membolehkan badan manusia ini berfungsi dengan baik sebab adanya sistem, pelbagai sistem. Contoh pencernaan, sistem pernafasan, sistem perkumuhan, sistem pembiakan. Dia menjadikan organisma itu berfungsi dengan lebih baik. Baik. Muka surat 57. Sekejap ya. Hang pula. Baik. Muka surat 57 di sini, kita akan kenal sistem dalam badan manusia. Sistem dalam manusia terdiri daripada sistem yang menjalankan fungsi utama dalam, terdapat pelbagai sistem yang menjalankan fungsi utama dalam badan manusia. Setiap sistem terdiri daripada beberapa organ yang bekerja secara bersepadu untuk melakukan suatu fungsi khusus. Fungsi semua sistem mesti berkoordinasi supaya dapat hidup dengan sempurna. Pertama, sistem perkumuhan. Sistem adalah, ini merupakan sistem menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Menyingkirkan bahan buangan daripada badan. Dia akan melibatkan organ, kulit, peparuh, ginjal. Kulit tu contohnya kamu berpeluh. Peparuh, fungsinya keluarkan karbon dioksida. Ginjal untuk proses air kencing tu. Air yang kamu minum tu akan diproses oleh ginjal. Alright. Sistem rangka adalah menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparuh dan hati. Contohnya tengkorak dan tulang. Untuk melindungi peparuh hati adalah, inilah kamu punya tulang dada ni. Tengkorak untuk lindungi otak. Dan juga menyokong badan. Next, sistem limfa. Mengalirkan bendalur limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Dia untuk mempertahankan badan. Sistem pencernaan. Memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Melibatkan organ mulut, esophagus, perut, usus kecil dan usus besar. Apa yang kau makan akan diproses oleh kesemua organ ini. Next, 58. Sistem otot. Membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Sistem itu guman, melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Organnya adalah kulit. Sistem saraf membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Otak, saraf tunjang dan saraf. Sistem peredaran darah, melibatkan jantung dan salur darah. Bertujuan untuk mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Sistem respirasi, ini pernafasan, melibatkan hidung dan paru-paru. Dia adalah berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Akhir sekali, dua terakhir adalah sistem endokrin. Dia berfungsi untuk menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Melibatkan organ pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, testis dan ovari. Akhir sekali adalah sistem pembiakan.
iaitu menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Okey, melibatkan ovari, testis dan zakar. So, organisasi sel ini membentuk pelbagai organisma. Jadi kita kena bersyukur kerana dikurniakan Tuhan dengan pelbagai organisma yang memberi manfaat kepada kita. So, ini adalah sistem dalam badan manusia. Okey. Baik, setakat itu untuk hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi untuk next class insya-Allah untuk sambung kepada chapter 2.2. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.